Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Prinsip Perakaunan Tingkatan 5. Hari ini kita teruskan lagi dengan bab 2, rekod tak lengkap, siri kedua. Okey, jom. Standard pembelajaran untuk hari ini, murid akan mempelajari 11.2 kaedah perbandingan. 11.2.1 menerangkan kaedah perbandingan. 11.2.2 mengklasifikasi maklumat yang perlu untuk menentukan untung atau rugi perniagaan. 11.2.3 menganalisis aset dan liability pada awal tahun dan akhir tahun. Okey, seperti dalam pembelajaran yang lepas, kamu telah mempelajari kaedah penentuan untung rugi perniagaan, di mana ada dua kaedah, iaitu perbandingan dan analisis. Okey, untuk pembelajaran kali ini, kita akan mendalami berkenaan kaedah penentuan untung rugi perniagaan menggunakan kaedah perbandingan, iaitu membandingkan modal awal dengan modal akhir bagi sesuatu tempoh perakaunan bagi mentafsir untung bersih atau rugi bersih perniagaan. Jom kita lihat bagaimanakah untuk mengira untung atau rugi bersih menggunakan kaedah perbandingan bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap. Okey, jom. Okey. Rumus untuk mengira untung bersih, dia berasal daripada rumus mengira modal akhir, ya, iaitu rujuk kepada penyata kedudukan kewangan bahagian ekuiti. Okey, jom kita lihat. Okey. Kamu mesti dah pernah tengok penyata kedudukan kewangan, di mana di bahagian bawah sekali, iaitu ekuiti pemilik, ada menunjukkan cara untuk mendapatkan modal akhir. Ya, di mana formula dia adalah modal awal ditambahkan untung bersih, tolak ambilan, kamu akan dapat modal akhir. Okey, daripada rumus inilah yang kamu akan gunakan untuk mengira untung bersih. Bagaimanakah caranya? Okey, caranya mudah. Dia seperti menggunakan formula matematik, di mana kalau kamu nak cari untung bersih, kamu kena bawa semua selain daripada untung bersih itu ke sebelah modal akhir. Ya. Mula sekali kita bawa ambilan ke sebelah. So, kita akan dapat sama dengan modal akhir tambah ambilan. Kemudian, kita bawa pula modal awal. Jadi, kita akan dapat untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan tolak modal awal. Kenapa kita tolak modal awal? Kerana dia menggunakan formula seperti matematik lah, ya. Kalau daripada positif pergi sebelah jadi negatif. Kalau sebelum ni di sebelah tu adalah negatif, bila kita bawa ke sebelah jadi positif. Okey. Sebab tu tadi ambilan tu, sebab di sebelah sebelum ni di sebelah sana dia adalah tolak ambilan. So bila kita bawa ke sebelah modal akhir, dia akan jadi tambah ambilan. Manakala modal awal pula sebelum ni adalah dia positif di sebelah sana. So, bila kita bawa di sebelah modal akhir, dia akan tolak modal awal. Seterusnya, kita lihat bagaimana untuk mencari untung bersih sekiranya diberikan modal tambahan. Caranya masih sama. Kita gunakan formula yang sama, iaitu modal awal tambah untung bersih, tolak ambilan, tambah modal tambahan, kamu akan dapat modal akhir. Ini adalah formula asal. Jadi, bila kita nak cari untung bersih atau rugi bersih, maka kita bawalah semua yang di sebelah untung bersih itu ke sebelah modal akhir. Okey, yang mana nak bawa dulu? Okey,
Caranya mudah. Kamu guna juga teknik formula yang kamu belajar dalam matematik. Kamu mestilah bawa yang paling jauh terlebih dahulu. Okey, di sini cikgu akan bawa modal tambahan ke sebelah. Okey, di sini kita lihat di sebelah kiri tambah modal tambahan. Apabila saya bawa kepada modal akhir, dia akan menjadi tambah. So, modal akhir tambah modal tambahan. Seterusnya, kita bawa lagi yang sebelah kiri ke sebelah modal akhir. Kita bawa pula ambilan. Okey, ambilan ni di sebelah kiri dia tolak. Jadi, bila kita bawa ke sebelah modal akhir, dia akan jadi tambah ambilan. Okey, kemudian modal awal pula, bila kita bawa, dia akan jadi apa? Sebelum ni dia adalah, kalau di depannya tak ada apa-apa, maksudnya itu positif, ya. So kalau kita bawa ke sebelah modal akhir, dia akan menjadi tolak. Okey. Jadi kita akan dapat macam ni lah. Untung bersih sama dengan modal akhir tolak modal tambahan tambah ambilan tolak modal awal. Okey. Mungkin akan ada yang bertanya, cikgu kalau kedudukan dia saya tolak modal awal dulu boleh? Boleh. Saya tambah ambilan dulu boleh? Boleh. Ya. Yang penting tolak dan tambah tu betul pada tempat dia. Okey. Bagi menambahkan lagi pemahaman kamu dalam tajuk ini, cikgu akan bawa kamu kepada soalan. Ya. Senang nak faham. Okey. Soalan ini memberikan kita maklumat yang berikut diambil daripada kedai runcit Charvin yang mengamalkan catatan tunggal. Okey, modal pada 1 Januari 2020, 20,000. Modal pada 31 Disember 2020, 40,500. Modal tambahan 2,000. Ambilan setiap bulan 1,500. Apakah yang diperolehi oleh kedai runcit Charvin pada 31 Disember 2020? Okay. Mula-mula sekali, mestilah kamu perlu tuliskan formula. Ya. Formulanya ialah modal akhir, tolak modal tambahan, tambah modal awal, tambah ambilan. Okey, modal akhir 40,500, tolak modal tambahan 2,000, tolak modal awal 20,000, tambah ambilan iaitu 1,500. Okey, macam ni. Kamu akan dapat jawapannya 20,000. Okey, 20,000 ni sebagai apa? Untung bersih atau rugi bersih? Okey. Kamu lihat, kalau jawapan kamu positif, tentulah itu adalah untung bersih. Jadi, jawapannya, kedai runcit Charvin memperolehi untung bersih sebanyak 20,000. Seterusnya, cikgu ingin menunjukkan kepada kamu bagaimana mengira untung bersih bagi modal awal dan modal akhir yang belum ada atau yang belum diberi atau tidak diberi. Caranya, kamu perlu mengira terlebih dahulu modal awal dan modal akhir. Apakah formula untuk modal awal? Formula modal awal adalah sama dengan jumlah aset ditolakkan dengan jumlah liability. Manakala untuk modal akhir sama dengan jumlah aset akhir ditolakkan dengan jumlah liability akhir. Okay. Seterusnya, barulah kamu boleh mengira untung bersih dengan menggunakan formula yang sama, iaitu modal akhir, tolak modal awal, tolak modal tambahan dan ditambahkan dengan ambilan. Okey, bagi menambahkan kefahaman kamu, cikgu ada sediakan satu soalan di sini.
Jom kita lihat dan buat sama-sama ya. Maklumat yang berikut diambil daripada kedai basikal Mahathir yang mengamalkan catatan tunggal. Butiran yang diberi adalah untuk 1 Januari 2020 dan 31 Disember 2020. Maklumat tambahan yang diberi, pada 2 Mac, pemilik membawa masuk perabot terpakai bernilai RM400 dan pemilik perniagaan membuat ambilan RM100 setiap bulan mulai 1 April 2020 untuk kegunaan peribadi. Apakah yang diperolehi oleh kedai basikal Mahathir pada 31 Disember 2020? Cara penyelesaiannya, pertama sekali, pelajar-pelajar perlu melabelkan terlebih dahulu atau mengkelaskan butiran-butiran yang diberi ini sama ada aset atau liability. Okey, kita lihat di sini, perabot merupakan aset. Akaun belum terima, aset. Bank, aset. Inventory, aset. Kadar bayaran belum bayar. Okey, ingat sini, belum bayar. Belanja yang belum bayar merupakan liability. Insurans prabayar. Okey, insurans prabayar bermaksud belanja yang dibayar lebih awal. Ini merupakan aset. Akaun belum bayar, liability. Tunai, aset. Okey. Apabila kamu dah selesai mengelas, okey, seperti ini, kita akan teruskan dengan penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan cari modal awal. Formula modal awal, jumlah aset awal ditolakkan dengan jumlah liability awal. Untuk mendapatkan jumlah aset awal dan liability awal, kita akan rujuk butiran pada 1 Januari 2020. Aset awal yang kita akan tambahkan di sini adalah perabot plus akaun belum terima plus bank plus inventory plus insurans prabayar plus tunai. Okey. Kemudian kita akan tolakkan dengan liability awal, iaitu kadar bayaran belum bayar dan akaun belum bayar. Dan kita akan perolehi RM43,310 ditolakkan RM6,520. Dan jawapannya adalah RM36,790. Seterusnya, kita akan mencari pula modal akhir. Okey, formula modal akhir sama seperti modal awal, iaitu jumlah aset tolak liability. Cuma kita akan ambil daripada aset dan liability akhir, iaitu pada 31 Disember 2020. Okey, di sini untuk aset akhir, kita akan tambahkan perabot, tambah akaun belum terima, tambah bank, tambah inventory, tambah insurans prabayar dan tambah tunai. Seterusnya, kita akan tolak liability akhir, iaitu kadar bayaran belum bayar dan akaun belum bayar. Dan kita akan dapat RM36,320 ditolakkan RM4,500. Dan jumlahnya RM31,820. Okey. Selepas kita mendapat modal awal dan modal akhir, untuk mencari untung atau rugi bersih, kita masih menggunakan formula yang sama, iaitu modal akhir tolak modal awal tolak modal tambahan tambah ambilan. Okey, modal awal di sini adalah modal akhir di sini
adalah RM31,820. Kamu tolakkan dengan modal awal iaitu RM36,790 dan kamu tolakkan modal tambahan. Ada tak modal tambahan di sini? Okey, ada, iaitu kita lihat pada maklumat tambahan yang diberi dalam soalan. Pada 2 Mac, pemilik membawa masuk perabot terpakai bernilai 400. Jadi tolakkan 400. Okey, tambah ambilan. Okey, di sini ada ambilan juga yang diberikan dalam maklumat tambahan, iaitu pemilik membuat ambilan RM100 tiap bulan mulai 1 April. Okey, jadi kalau mulai 1 April, untuk tempoh perakaunan ini adalah berakhir pada 31 Disember, kan? Kita tengok soalan tu ditulis itu pada 31 Disember. Jadi daripada April hingga Disember ada berapa bulan? Iaitu ada 9 bulan. Jadi kamu ambil RM100 darabkan dengan 9 bulan. Dan kamu akan dapat RM900. Okey. Okey, jadi apabila kamu dah selesai tolak dan tambah ni, kamu akan dapat RM4,470. Okey, RM4,470 ini dalam keadaan negatif. Jadi, adakah untung atau rugi? Okey, sekiranya dalam kurungan macam ni maksudnya negatif lah. Bila negatif maksudnya kita telah dapat perniagaan ini bukan memperoleh untung tetapi dia memperoleh rugi bersih. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, kedai basikal Mahathir memperolehi rugi bersih sebanyak RM4,470. Okey, bagi menambahkan kefahaman kamu, cikgu minta kamu cuba buat latihan yang cikgu bagi ni dalam buku latihan, ya. Okey, ada yang tak faham, jangan segan-segan terus tanya pada cikgu pada bila-bila masa, okey? Cikgu sedia membantu kamu. Okey, sampai di sini saja untuk kelas kita hari ini. Cikgu harap kamu lebih faham bagaimana membuat pengiraan untung atau rugi bersih menggunakan kaedah perbandingan. Ya, di mana kamu telah mengetahui formula untuk mengira untung bersih, iaitu tanpa modal tambahan atau dengan modal tambahan, ataupun sekiranya tidak diberikan modal awal atau modal akhir, kamu juga telah pelajari bagaimana untuk mengira modal awal dan modal akhir terlebih dahulu. Okey. Dan jangan lupa buat latihan, kamu akan lebih faham. Okey. Sebelum kita akhiri, saya nak bagi sedikit kata-kata motivasi di sini pada kamu. Kunci kecemerlangan. Kalau anda mahu cemerlang, anda mesti sanggup bertembung dengan banyak halangan. Halangan terbesar adalah minda anda sendiri, yang hanya sukakan sesuatu yang selesa dan mudah. Jadi, untuk berjaya, kamu kena keluar daripada keselesaan dan zon selesa kamu itu untuk kamu berjaya. Okey, terus belajar dari rumah. Sekiranya tak ada yang tak faham, boleh tanya cikgu. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.